Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Krisis di Syria, Palestin dan Yaman seperti tiada penghujung dan konflik kesan daripada peperangan yang berlaku amat teruk dan sangat dalam sehingga mereka menjadi pelarian di negara mereka sendiri. Bersama kita pada hari ini, ikon kemanusiaan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia tampil untuk membincangkan situasi yang melanda negara-negara bergolak ini, terutama ketika tibanya musim sejuk. Dan untuk itu saya nak perkenalkan terus lahir bersama kita adalah Ustaz Azamin Intim, ikon kemanusiaan Peduli Insan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Sekali lagi kita bertemu di ruangan ini. Mungkin ini masuki tahun ke-11 Peduli Insan menyalurkan bantuan kepada pelarian di Syria ni Ustaz. Ustaz sendiri dah pergi ke sana mengikuti misi bantuan musim sejuk Peduli Insan. Bagaimana sebenarnya realiti kehidupan pelarian, terutama sekali apabila tibanya musim sejuk Ustaz, kalau nak dikongsikan? Okey, alhamdulillah saya sudah 2 kali dibawa oleh Peduli Insan untuk ke Syria sendiri, melihat sendiri suasana kem-kem pelarian di sana. Jadi ramai yang bertanya kenapa dah lebih kurang 11 tahun, 12 tahun konflik berlaku tapi masih lagi berlarutan dan adakah keadaan mereka semakin baik Tapi hakikatnya bila kita pergi ke sana kita lihat sebenarnya bukan semakin baik tetapi semakin buruklah, semakin parah. Bukan sebab apa? Kerana mereka dah duduk di kemah-kemah ini lebih kurang 10 tahun lebih daripada itu dan mereka sekarang ni dalam keadaan yang tidak ada pekerjaan, tidak ada sumber pendapatan. Bahkan bila tiba musim sejuk macam sekarang ni, kita orang Malaysia nak pergi melancong cari tempat sejuk. Betul. Tapi mereka dah duduk di tempat yang sejuk begini sehingga boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Bahkan ada sebelum kami pergi dalam tahun lepas lebih kurang ada yang bayi yang meninggal dunia kerana kesejukan yang melampau. Jadi situasi sekarang makin mendesak apabila ekonomi dunia semakin jatuh. Banyak NGO yang menghantar bantuan ke sana sudah mula menghentikan bantuan mereka disebabkan kegawatan ekonomi. Negara-negara yang terlibat yang menghantar bantuan pun banyak yang menarik diri balik daripada bantuan yang diberikan. Jadi tibanya musim sejuk ni kita nak mengajak semua untuk kita ingat juga saudara-saudara kita yang berada di Syria supaya mereka tidak melalui musim sejuk dalam keadaan yang boleh mengancam nyawa mereka. Ya, betul. Dan bercakap dengan pelarian ini mungkin bukan pilihan bagi mereka. Betul. Okay, Ustaz boleh kongsikan berkenaan dengan keadaan semasa pelarian ini ketika menghadapi musim sejuk terutamanya Ustaz? Baik, apabila saya ke sana kita dapat lihat bagaimana kanak-kanak berjalan dalam keadaan sejuk, tidak memakai pakaian yang sempurna. Kalau kita tengok ada video-video kanak-kanak yang tak pakai stokin, bukan benda tu dirancang tetapi itulah yang kita dapat lihat di sekitar kemah-kemah yang ada yang menggigil dan mereka terpaksa membakar pakaian mereka, kasut ataupun orang kata kain-kain yang kain buruk dan sebagainya untuk dijadikan bahan bakar. Kalau kita tengok dalam VT ni adalah salah satu arang ataupun birin kita panggil, contoh bahan bakar dibuat daripada zaitun yang kita bagi pada mereka dengan alat pemanas. Sebab apa? Risiko bila mereka bakar pakaian, kasut dan sebagainya ni dia boleh menyebabkan keracunan. Sebab asap yang dia keluarkan daripada getah dan sebagainya tu ada karbon monoksida dan sebagainya. Bahkan ada yang menyebabkan mereka meninggal, ada yang menyebabkan mereka sakit. Jadi situasi semasa kalau kita lihat anak-anak muda mereka cuba untuk mencari kerja, tetapi bayangkanlah dalam situasi ribuan kemah, sumber pekerjaan di sekitar yang tak banyak mana pun, jadi mereka tak dapat menampung kehidupan di sana. Dan bila salji turun dalam keadaan yang lebat yang tahun lepas agak ekstrim sedikit, banyak kemah yang runtuh disebabkan salji yang tebal. Masya-Allah. Dan ini mungkin ada yang beranggapan ialah dah beberapa tahun mereka mungkin dah terbiasa dengan keadaan sejuk ini. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sendiri pengalaman, kabarnya duduk 12 jam di cuaca ini pada misi yang lalu. Betul. Kami cuba untuk menyahut cabaranlah untuk kita rasa sendiri situasi. Kami duduk di dalam kemah selama 12 jam daripada pagi 6 pagi lebih kurang lepas subuh tu sampai ke malam untuk kita kutip dana. Dana untuk mereka lah. Dan memang sebenarnya walaupun kemah kami itu ada pemanas tapi sebenarnya tak mencukupi. Sebab kita pun tak biasa dengan suasana sejuk, apatah lagi mereka memang hidup di situ berpuluh tahun dalam keadaan suasana yang sejuk. Walaupun kita kata mereka biasa, sebenarnya biasa tu kalau suhu yang sikit-sikit bolehlah biasa. Tapi kalau mencecah negatif 4 Celsius, negatif 10 Celsius di sebelah malam, sangat sejuk sangat sejuk dalam keadaan kalau kita duduk dalam rumah yang ada pemanas, semua okeylah. Tapi dalam keadaan kemah daripada kanvas saja, lantai kapet saja mereka letak kapet, bawah kapet tu tanah lah. Jadi kadang-kadang kita masuk, kita pijak lantai itu pun kita dah rasa tersejuk walaupun kita pakai stokin. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita di sini hidup selesa dan dalam keadaan yang sama ada saudara-saudara kita yang
kesejukan di sana. Jadi tak banyak sedikit pun kalau kita dapat bantu mereka, dan kita doakan juga mereka dalam bentuk kewangan. Disebabkan dengan dana kewangan inilah kita dapat menyumbangkan kit-kit musim sejuk pada mereka dan juga makanan pada mereka. Caranya Ustaz untuk menyumbang, silakan. Okey, boleh ke peduliinsan.org, website peduliinsan.org, ataupun kepada CIMB Islamic Bank account yang kita sertakan di bawah. Boleh menyumbang terus kepada mereka di sana. Dan yang paling penting sekali, sumbangan kita ini akan dapat memberikan bukan saja keselesaan, bahkan menyelamatkan nyawa mereka untuk melalui musim sejuk nanti, insya-Allah. Insya-Allah, apatah lagi keberkatan hari Jumaat ni, Ustaz. Betul, kita ambil keberkatan hari Jumaat ini, insya-Allah. Betul. Secara ringkas ni Ustaz, sekali lagi untuk menjemput orang menyumbang untuk kempen musim sejuk 3 negara ini. Okey, saya nak mengajak semua sekali lah kita nyatakan keprihatinan kita dalam keadaan kita di Malaysia ni bertuah dengan berbagai nikmat. Jadi kita sumbangkan sedikit yang kita mampu untuk saudara-saudara kita di Syria, dan insya-Allah dengan sumbangan kita itu akan menyelamatkan nyawa mereka dan akan memberikan keselesaan pada mereka. Dari segi dana kewangan kita sumbangkan di akaun yang disertakan di bawah, insya-Allah. Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih, semoga sama-sama. dipermudah segala urusan juga, dan banyak sekali jadual yang perlu disusun sekarang ni. InsyaAllah. Jadi sempat kita berbual bersama dengan Ustaz Hazamin Intim yang bersama kita berkaitan dengan kempen untuk musim sejuk 3 negara ini. Okey.